Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita dengan umum kita Al-Fatihah. Okey, kita mulakan. Siapa yang ada lah, cikgu percaya ramai yang sibuk, ada yang nak kena ambil buku dekat sekolah dan macam-macam. Tak apa, kita teruskan. Okey, kita sambung pada tajuk kita lukisan skala. Pada minggu lepas cikgu dah terangkan berkenaan konsep lukisan skala, yang mana kamu kena ingat, pegang dan faham apa hukum skala ni. Pada asasnya skala ni kamu kena ingat bahawa lukisan berskala ni, hukum dia punya konsep kunci dia satu. Kunci dia adalah satu nisbah n. Okey, apa-apa yang berlaku pada image ataupun lukisan dengan objek, dia punya saiz asal dia, di akhir kerja kamu, di akhir kamu punya pengiraan, kamu kena pastikan bahawa lukisan ni mesti menjadi satu. Manakala objek dia akan mengikut apa yang dibahagikan dengan lukisan. Andai kata lukisan tu kamu dapat lukisan jarak dia adalah contohnya 6 cm, manakala jarak yang sama pada garisan yang setara pada objek adalah 3 cm, maka akhir kita punya kita kena pastikan bahawa lukisan ni mesti menjadi satu unit ataupun 1 cm lah. Yang objek ni akan follow dah. Jadi apa yang kamu kena buat untuk pastikan lukisan ni jadi satu, apa-apa nombor saja apabila dibahagikan dengan diri dia, automatik nombor tersebut akan menjadi satu. Itu konsep dia. Apa-apa nombor tak kisah. Kalau di sebelah kiri ni 50, bahagi je 50. Kalau sebelah kiri ni 17, bahagi 17. Sebelah kiri ni bahagi je nilai dia. Maka automatik dari segi hukum dah kamu akan dapat. Dan kamu kena ingat bahawa nisbah ni, apa-apa nisbah A nisbah B, nisbah tajuk nisbah, ataupun A nisbah B nisbah C. Okey, hukum bagi nisbah, apa-apa yang berlaku di sebelah kiri akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan. Apa-apa yang berlaku di sebelah A, B, C akan berlaku benda yang sama. Itu hukum nisbah. Nisbah ni dia kena adil. Kalau sebelah kiri dia darat 10, automatik sebelah kanan darat 10. Sebelah kiri bahagi 3, sebelah kanan pun kena bahagi 3. Kalau di antara 3 kuantiti ni, kalau sebelah A ni darat 5, B, C automatik akan darat 5. Tu hukum bagi nisbah. Kalau A ni boleh dibahagikan 2, B pun mesti boleh dibahagikan 2, C pun mesti boleh dibahagikan 2. Andai kata tidak boleh dibahagikan, A boleh bagi, B boleh bagi, C tak boleh bagi, automatik semua tak boleh bagi. Itu hukum bagi nisbah. Okey, berbalik kepada lukisan skala, apa yang berlaku di sebelah kiri lukisan akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan pada objek. Maka di situlah kamu akan dapat 6 bahagi 6, 1 nisbah, botol 1, 3 bahagi 3, 1, 6 bahagi 3, 2 kan. Maka nisbah dah 1/2. Itu dari segi hukum konsep. Sebelum kita teruskan lah. Okey, cikgu nak kita terus pada bahagian seterusnya di bawah tajuk lukisan berskala. Skrin cikgu nampak Nanti kamu siapa yang ada ni, Nasuha, Aisyah, kamu boleh tanya cikgu. Kalau ada apa-apa soalan, tanya cikgu terus. Okey, kita pergi kepada soalan, kita bincang soalan ni. Kita pergi pada soalan muka surat 98.
Cikgu lebih suka kita berbincang terus soalan, sebab tajuk ni dia, kalau kamu faham satu nisbah n, kamu dah sebenarnya dah menguasai dah tajuk ni. Kita pergi pada soalan, kita bincang dah ni. Soalan muka surat 98. Kita ambil dia punya tu. Kopi yang ni sekali. Okey. Nampak dah? Okey, bagus, alhamdulillah. Okey. Kalau tengok pada soalan ni, okey, ni soalan yang akan keluar dah dalam kamu punya exam PT3 nanti. Bahagian biasanya dia akan keluar bahagian B atau bahagian C. Bahagian B, bahagian C ni banyak markah yang kita boleh ambil. Okey, soalan yang pertama dia kata, ni biasanya dia akan bagi kertas ataupun dia di ruangan jawapan tu dia bagi siap-siap, dia panggil kotak-kotak grid ni ni contoh kotak ni. Kemungkinan kotak cikgu ni besar daripada saiz yang sepatutnya, tapi tak apa, dari segi konsep kamu boleh ni. Okey, insya-Allah. Okey, kalau tengok pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, lukisan berskala bagi setiap objek berikut dengan skala 1/1/2 dan 1/3. Okey. Pertama, sebelum kita nak buat, sebelum kamu melukis, ini adalah objek. Ini adalah objek. Sebelum kamu nak lukis image ataupun lukisan, sebelum kamu nak lukis lukisan, kamu kena baca dulu dia punya skala. Kamu kena baca dulu skala ni, 1/2. Apa maksud 1/2? 1 bagi lukisan, manakala 1/2 adalah objek. Ni 1 ni lukisan, manakala 3 ni adalah objek. Jadi untuk satu lukisan ni kamu A ni kamu kena lukis 2. Kamu kena lukis 2. Kenapa? Sebab skala yang pertama 1/1/2. 1/1/2. Di sini kita boleh baca. Kamu boleh sebab tu jawapan pertama kamu cikgu boleh baca dah, betul atau salah. Maksudnya lukisan mesti lebih besar daripada objek. Maksudnya kalau di sini objek dia poin pertama ke poin yang kedua ada 6, maka kalau separuh dia kurang, maksudnya objek dia adalah lebih kecil. Jadi kalau kamu lukis untuk skala pertama, objek lebih kecil daripada lukisan objek lebih kecil daripada lukisan. Maksudnya di sini lukisan lebih besar, ni objek 6. Maksudnya image dia 1 kali ganda. Maksudnya image dia adalah 12. Kalau sini 6, image dia mesti jadi 12. Kalau sini 2, image dia akan jadi 4. Dia berganda 1 kali ganda. Kalau kes yang kedua, objek adalah 3, manakala lukisan adalah 1. Maksudnya bila kita nak lukis nanti, kalau lukisan ni, lukisan 1, objek 3. Di sini kalau objek 6, maksudnya lukisan adalah kena bahagi dengan 3. Jadi lukisan adalah 2. Jadi maksudnya kamu punya lukisan ni lebih kecil di sini untuk situasi nisbah 1/3. Okey. Kita pergi soalan 1A, contoh. Okey, kalau okey, kita tengok. Okey, soalan A, di mana nisbah dah 1/1/2.
1 nisbah 1/2. Okey, soalan A 1 nisbah 1/2. Dia ada soalan A ni dia bagi dua, 1 nisbah 1/2, 1 nisbah 3. Okey, kita buat satu-satu. Okey, untuk soalan A cikgu ambil yang okey, biru. Okey, nak jawab ni kamu letaklah poin untuk memudahkan kamu. Tak sini 1, 2, 3, 4. Biasanya untuk kamu nak lukis lukisan di kertas color, kertas grid yang diberikan, kamu ambil, biasanya kamu boleh andai kamu ambil satu poin A, poin B, garisan B, garisan C. Okey, kita mulakan dengan garisan, kamu tengok ni, garisan A. Garisan A ada berapa? 2, 4, 5. Ada 5 kan. Garisan ni 5. Ni 6. Ni 2. Okey. 1 nisbah 1/2. Kena ingat bahawa ini adalah objek, manakala ini adalah lukisan. Okey, ambil satu garis tu. Okey, garis menegak lah. Kalau okey, lukisan sorry, aku tak apa nak ni. Okey, lukisan satu objek setengah. Maksudnya pada lukisan ini kamu tahu bahawa objek satu kali ganda lebih besar. Dalam kes ni lukisan satu kali ganda objek. Lukisan satu kali ganda objek. Kalau lukisan di sini adalah 5, maka pada garisan ni, okey, cikgu andaikan pada ni satu kotak ni sama dengan 2 cm. Cikgu letaklah sebab kotak ni terlalu besar kan. Dalam skrin ni kotak ni terlalu besar. Jadi cikgu andaikan satu kotak ni adalah 2 cm dalam lukisan lah. Kita nak menjimatkan kalau kita nak lukis ni, kalau 5 jadi 10, di kotak tak muat kotak kita ni. Jadi kita cut dia. Jadi garisan A poin 4 dan 1. Okey, kita lukis sini. Okey, kalau satu kotak 2 cm, kita kena lukis, ini adalah objek, kita nak lukis image. Dan bila 5 dia akan jadi berapa? Satu kali ganda 5 akan jadi 10. Okey, lukisan satu kali ganda, maka 5 ni dia akan jadi 5 ni akan jadi 10. 6 ni akan jadi 12. 2 ni akan jadi 4. Okey, jadi kamu lukis di sini. Okey, satu kotak 10 kan. Jadi kamu perlu 5 kotak saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kotak. Muka kamu tarik. Okey, 12. Okey, di kotak ni kamu perlu lukis 6 saja. Sebab kena ingat bahawa satu kotak ni adalah 2 cm. Ni contoh cikgu bagi 2 cm. Kadang-kadang kalau lukisan kamu tu satu kotak 1 cm, tapi dia bagi ruang kotak tu kecil-kecil lah. Okey, 10. Betul tak ni? Oh, tambah satu lagi. Okey, yang ni 4. Jadi 2. Okey, jadi kamu sambung saja garis. Okey, bahawa kamu dah dapat lukisan bahagian A, lukisan apa? 1 nisbah. Okey, 1 nisbah 1/2. Maksudnya kalau tengok pada sini pun kamu tahu, bila 1 nisbah 1/2, lukisan akan menjadi lebih besar daripada objek asal dia. Lukisan akan menjadi lebih besar daripada objek asal dia. Okey, kita pergi pada
1 nisbah 3. Soalan A juga 1 nisbah 3. Okey, soalan A juga 1. Sekejap, saya ambil warna merah. Nak bagi kamu faham dia punya, kita panggil apa, konsep dia. Bila kamu dah faham soalan macam mana apa, kamu boleh buat. Okey, soalan A 1 nisbah 3. Okey, 1 nisbah 3. Sebelum kita nak melukis, kita mesti baca dulu maksud skala dia. Bahawa 1 cm lukisan bersamaan dengan 3 cm ataupun 3 unit objek. Okey, di sini apa maksud dia? Maksud dia objek lebih besar pada lukisan sebanyak 3 kali ganda. Sekarang ni kamu kena lukis lukisan, objek dah ada. Maksudnya image ataupun lukisan yang terhasil sekejap lagi 3 kali ganda lebih kecil daripada objek. Okey, anda kata okey, 6 unit. 6 bahagi 3 akan jadi apa? 6 bahagi 3 6 bagi 3 2 kan? Ya. Okey, maksudnya lukisan yang terhasil 1 nisbah 3 ni, okey, daripada 1 ke 2 ni kita letak sini A, B. Daripada A ke B, daripada 6 menjadi 2. A ke B. Ni dia punya image yang terhasil. Okey, kita pergi kepada ni pula, 1 nisbah 3. Okey, A 1 garisan 1 garisan 2 5 kan? 5 bahagi 3 berapa? 5 bagi 3. Cikgu nak buat kalkulator kat cikgu. Okey, 5 bahagi 3 1.66 lah. Okey, maksudnya ketinggian dia, ketinggian pergi bubuh dalam kuning tu kena. Tak bagi. Okey, sat mana lah. Dia akan jadi 1 point, ni 2, 1.6 lebih kurang tani lah. Jadi kecil je. Betul tak ni? Sat 6 bahagi 3 tu apa? Okey, dia punya ni jadi macam kecil lah. Mungkin sebab lukis grid, peta grid cikgu ni tak ni kok. Sekejap, kita tengok balik objek. Lukiskan lukisan skala bagi setiap objek berikut. Okey, ni betul dah objek. Okey, ketinggian dia 5 bahagi 3 2.1.6. Tak apa, kita buat 1.6 sini 2, maksudnya separuh lah. Okey, 2 bahagi 6 0.3. Maksudnya itu je dia punya lukisan dia. Maksudnya lukisan 1.3, lukisan ini saiz lukisan, manakala ini adalah saiz objek. Maksudnya lukisan ni objek adalah 3 kali ganda saiz lukisan ini. Itu maksud dia. Nanti kalau dalam ni sebab ruangan jawapan soalan tak bagi, jadi biasanya soalan akan bagi dalam bentuk, mungkin dia akan bagi satu kotak-kotak kecil lah. Dia bagi satu kotak sama dengan 0.5 ke mungkin. Maksudnya lukisan ni akan jadi lebih besar sikit lah. Okey, jadi kamu faham bahawa satu nisbah 1/2 dan 1 nisbah 3. Okey, kita pergi pada lukisan yang kedua. Okey, pergi pada lukisan yang kedua. Macam mana?
Okey, cikgu copy balik yang ni. Sebab tak muat sini. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey, soalan A tak dah ni. Okey, soalan B dia kata ini adalah apa? Itu adalah objek. Ini adalah objek. Okey, ini adalah objek. Okey, jarak objek ni apa? 2, 4, 6. Ni 6 unit. Okey, macam mana kita nak lukis? Yang ni dia melibatkan ke apa? Dia melibatkan, dia tak bukan garis lurus. Jadi kamu kena guna konsep apa yang kita belajar, yang cikgu terangkan sebelum ni. Dia berkait teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, kamu perlu cari garisan ini berapa, manakala garisan ini berapa. Okey, tapi dalam kes ni untuk kita lukis, kita tidak mempunyai masa yang banyak. Jadi kamu tengok garisan ni lah. Garisan ni berapa, menegak dia berapa? 2, 4, 5 kan? 5. Okey, nanti kita akan temukan garisan ni. Garisan A, garisan B, garisan C. Automatik kamu akan garis lah. Kamu tak perlu cari panjang. Automatik kamu garis. Kamu tak perlu buang masa cari panjang ni. Nak cari teorem Pythagoras 2, 5 ni berapa? Ini 4, 5 ni berapa? Tak perlu. Jadi kita cari lo garis AB. Okey, di bawah kita ambil A 1 nisbah 1/2. Okey, di mana 1 bagi lukisan, manakala setengah ni adalah objek. Okey, objek. Maksudnya objek lebih kecil daripada lukisan. Maksudnya 1/2 ni setengah. Maksudnya kalau objek tu 6, lukisan akan jadi 12. Kalau objek tu tinggi dia 5, lukisan dia akan jadi 10. Itu konsep dia, simple. Okey, cikgu lukis lah. Cikgu andaikan ini 1 cm dan sama dengan 1 unit lah. Tadi cikgu buat 2 kan. Kita test lagi. Ini 1 cm contoh pada lukisan. Okey, AB sama dengan, kita ambil menegak dulu, takut tak mak lukisan. Kita ambil tengah-tengah. Okey, cikgu letak C di sini. Cikgu guna warna lain. Okey, C di sini. Ini adalah point C. Okey, C sini lah. Cikgu letak ni, cikgu tandakan. Sebab dalam soalan kamu dia tak tulis, kamu kena ni lah. Okey, menegak dia adalah 5, di sini akan jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, menegak dia daripada sini ke sini. Jadi kamu tahu lah. Okey, dia punya, okey, yang ni, okey, cara kita nak lukis. Okey, yang ni sebelah ni 4, sebelah ni 2. Jadi kamu nak buat tu, dia akan berkembang. Okey, 2 akan jadi 4. Okey, 2, 4. Maka B di sini, yang ni 4 jadi 8. 2, 4, 6, 8. Oh, tak muat. Okey, kita cikgu ubah skala ni. Kotak ni tak muat. Cikgu ubah. Kita ulang balik. Cikgu kata satu kotak ni sama dengan, okey, satu kotak ni sama dengan 2 unit lah. Satu kotak ni sama dengan 2 unit. Kita ubah balik. 2 unit atau 2 cm. Maka menegak ni daripada 5 jadi 10. Satu kotak sama dengan 2 kan? Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, habis kat sini. Okey, 2 jadi 4. Okey, 2, 4. Okey, B di sini. Okey, 4 jadi 8 dari sini.
2, 4, 6, 8. Okey, jadi A di sini, point A di sini. Okey, jadi kamu sambung saja titik tersebut. Kita ambil warna. Okey, kamu garis saja. Okey, nanti kalau dalam ni kamu guna pembaris lah. Cikgu tak ada ni. Okey, tak berapa nak betul lah garisan ni. Okey, tak apa. Jadi kamu dah dapat. Ini adalah apa? Ini adalah lukisan bagi skala 1/2. Ini adalah lukisan bagi skala 1/1/2. Tadi cikgu nak letak 1 cm, satu kotak. Tak boleh, tak muat. Jadi cikgu ubah skala ni jadi 1 kotak sama dengan 2 cm. Baru boleh lah. Tapi kamu jangan bimbang kalau dalam soalan ruangan ketagrik ni disediakan. Biasanya bila soalan disediakan, maksudnya jawapan tu akan muat lah. Dia dah kira semua. Okey, padam dulu ini. Okey, kita pergi pada soalan B, di mana soalan dia 1/3. Okey, bukan soalan B, soalan yang kedua 1/3. A juga. Soalan A 1/3. Di mana 3 ni adalah objek, manakala 1 ni adalah image. Maksudnya image yang kita lukis ni dia akan jadi lebih kecil lagi daripada yang diberikan. Maksudnya objek ni 3 kali ganda image. Jadi objek ni lebih besar 3 kali ganda daripada image. Maka kamu tahu bahawa image ni 3 kali ganda lebih kecil daripada objek. Maka kalau 6 dia akan jadi 3, 6 dia akan jadi 2. Bayangkan dah pengecilan tu banyak mana. Okey, kalau 6 dia jadi 2. Okey, kalau sekejap lah cikgu ambil. Okey, kalau kita ambil point A, garisan AB, daripada 6 unit dibahagi dengan 3, dia akan jadi 2. Jadi A ke B. Kamu dah nampak dah segitiga tu jadi macam mana. Okey, lepas tu macam mana nak tukisi. Okey, 6 jadi 2. Jadi kamu kena tahu lah kat mana 6. Okey, garisan menegak tu. Okey, ni separuh. Okey, 3 point di sini kamu ambil. Bukan di sini lah. Okey, menegak dah 5. 5 bahagi 3 apa? 1.66 kan? 1.666 1.67. Dia tak sampai satu kotak pun. Sebab satu kotak ni 2 kan? Lebih kurang sini lah. Jadi kamu garis situ lah. Automatik dia akan dapat image dia sangat kecil. Maksudnya image ni 3 kali ganda kecil daripada objek. Maksudnya dari segi gambaran tu betul lah apa yang kamu lukis tu 1/3. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kita bincang tentang soalan bagi nampak dia punya kaedah dah. Okey, objek pada rajah di sebelah dilukis pada ketagrik 1 cm kali 1 cm. Lukiskan semula objek berikut pada ketagrik yang berukuran 2 cm kali 2 cm ataupun 0.5 cm darab 0.5 cm. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, maksudnya kamu kena lukis balik bola ni. Okey, nak lukis bola ni. Okey, pertama kamu kena cari dia punya, kamu kena tahulah diameter. Diameter ni apa? Diameter ni daripada hujung ke hujung. Kita ambil ni. Okey, diameter ni maksudnya daripada hujung bola ke hujung. Kita nak tahu lebar bola tu berapa. Hujung ke hujung. Okey, itulah dia. Okey, tak apa, diameter dia berapa kotak yang dia guna.
1, 2, 3, 4. 4 lebih sikit. Dia ni pun sama. 1, 2, 3, 4. Dia lebih sikit. Jadi lukiskan semula objek berikut pada kertas grid 2 cm kali 2 cm. Okey, contohnya ini kertas grid 2 cm kali 2 cm. Yang ni kena guna jangka lukis lah. Kamu lukis. Yang ni kamu macam belajar lukis, kamu dah ada basic lukisan. Jadi kamu tak ada masalah kau nak lukis balik yang ni. Okey, kamu guna jangka lukis lah untuk buat bulatan ni. Okey, jadi anda kata ini adalah kertas grid yang jarak dia 2 cm kali 2 cm. Maka kamu lukis balik lah. Saya cuba padam ini. Okey. Kita nak lukis bulatan di sini memang. Sekejap kita tengok boleh lukis tak? Pen tak ada. Untuk drawing ni tak boleh. Okey, jadi kamu ambil dulu dia punya jarak diameter dah. Berapa? 4 kotak. Kita ambil 4 kotak. Di sini pun 4 kotak. Okey, kalau contohnya ini kertas grid yang diberikan oleh soalan, biasanya soalan akan bagi 2 kertas grid lah. Satu kotak kertas grid, satu kotak sama dengan 2 cm. Kertas grid yang kedua, satu kotak sama dengan 0.5. Jadi mudah untuk kamu lukis lah. Jadi kamu boleh tahu lah. Okey, kamu letak je, pacak je jangka lukis kamu, jarum kamu di sini. Jarum jangka lukis kamu ni. Jangka lukis. Okey, semua ada jangka lukis? Okey, kamu pacak je jarum jangka lukis kamu di sini. Oh, dia jadi gitu. Okey, lepas tu pensel kamu ni akan buat satu bulatan di sini. Allah, tak berapa nak menjadi Okey, kamu akan buat satu bulatan di sini. Maka kamu lukis apa yang dia lukis ni, bola bukan. Dia soalan nak dari segi saiz lukisan kamu tu. Jadi atas kertas grid yang diberikan ni 2 cm dengan 0.5, stek yang sama, tapi kertas pada kertas yang berbeza. Okey. Yang ni kena lukis baru kita boleh nampak. Kita pergi pada soalan yang ni lah, mudah nampak. Soalan yang ketiga. Okey, lukisan skala bagi bentuk-bentuk berikut. Ni lebih mudah. Yang ni dah lebih pada kemahiran. Kita melukis, kita berimajinasi maksudnya. Okey, cikgu bawa pada page lain. Kita tengoklah. Okey, mudah. Okey, masa nak habis dah pula. Boleh tak kita sambung, kalau habis kita sambung sikit lagi nah. Okey. Tengok pada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 skala, ni soalan nombor 3 lah. Okey, soalan nombor 3 A. Okey, dia kata skala dia tak boleh. Jangan tekan. Tu. Okey, 1/3. 1/3. Okey. Okey, dia kata 1 ini adalah lukisan, manakala 3 ni adalah objek. Okey. Kalau di sini ini dia kata apa ni? Lukiskan berikut dengan menggunakan skala yang dia bilang. Lukiskan lukisan berskala. Okey, bila kata lukiskan lukisan berskala, kamu jangan keliru lah. Maksudnya kamu kena lukis image. Lukis image. Okey, jadi yang diberikan ni adalah objek. Maksudnya dia bila dia suruh lukiskan lukisan, maksudnya apa yang dia beri adalah objek. Ni semua adalah
Kacau. Okey, objek. Maksudnya lukis A, B, C ni semua objek. Maka kamu kena lukis image lah ataupun lukisan. Okey, diberi skala 1:3. Maka 1:3 apa yang kita kena faham adalah lukisan lebih kecil daripada objek. Lukisan lukisan lebih kecil daripada objek. Yang ni 1:200. Maksudnya lukisan lebih kecil daripada objek. Yang ni lukisan lebih besar daripada objek. Yang tu kamu punya view awal kamu sebelum kamu nak jawab. Maksudnya lukisan lebih kecil, maksudnya kalau daripada sini ke sini 3. Okey, dia dah bagi kan. Kalau sini ke sini 3, bila kita lukis dengan 1:3, 3 ni akan jadi apa? 3 adalah objek, image dia akan jadi 1. Sebab apa? 3 bahagi 3 dia akan jadi 1. Dia akan lebih kecil, 3 kali ganda kecil. Dia akan kecil 3 kali ganda. Maksudnya 3 ni akan jadi 1. 9 ni kecil 3 kali ganda. 9 bahagi 3 3. Maka kamu dah tahu dah. Okey, jarak 1:3. Okey, andai kata satu kotak ni, biasanya soalan akan bagilah satu kotak ni 1 cm contoh. Okey, dan menegak dia apa? Menegak dia akan jadi 3. Okey, 3. Okey, dia punya ni 1 kan. Okey, daripada sini kamu ambil jangka lukis kamu separa bulat kan. Guna jangka lukis separa bulat. Dia simple je kalau kamu faham. Okey, guna jangka lukis kita, pacak di sini, dan kamu tandakan pensel kamu kat sini. Dia akan jadi macam tu lah. Okey, lepas tu kamu sambung je garis. Okey, maka ini adalah lukisan yang terhasil. Lukisan yang terhasil memandangkan, kita kata apa, memandangkan cikgu punya kotak ni besar. Biasanya kotak dia akan bagi kecil lah. Inilah saiz asal dia punya ni. Ini kita panggil lukisan. Okey, lukisan bagi 1:3. 3 dah ada di sini, 1 je di sini. Okey, jadi kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua 1:200. Okey, soalan yang kedua B. Dia kata skala dia jangan nak kata bila nak. Pi main tak? Dia main dulu. Kita tengok cerita tak apa. Nanti pun. Tapi kena duduk sebelah kursi belakang. Okey. Pi. Duduk belakang kursi. Okey, kita sambung balik. Soalan B 1:200. Awak banyak sangat cikgu, 1:200. Maksudnya 1:200.
biasanya dia akan bagi ketagrik dia ni. Okey, kalau 1 cm di atas skala sama dengan 200 cm di atas muka bumi. Okey, semua ramai. Okey, satu nisbah 200. Okey, satu skala 200 lukisan. Okey, kita tengok 200 cm ke apa? Tak. Okey, berapa orang dah? Okey, bagus. Okey, sementara tu ada soalan ke? Ada. Pada soalan-soalan yang lepas kamu boleh tanya. Okey, kita pergi balik. Kita try dah tengok. Okey, satu nisbah 200. Sebab apa? Sebab cikgu keliru bila kita nak guna ketagrik kita ni. Biasanya soalan akan bagi ketagrik dia lah untuk membantu kita kan. Okey, kalau 1 cm 1 cm lukisan sama dengan 200 cm pada objek. Kalau objek ni dah 10, cikgu tak tahu ni unit ni 200 ni apa dia ni. Takkan 200 cm kan? Takkan 200 ni 200 cm. Itu cikgu confuse tu. 200 milimeter kemungkinan, tapi kalau 200 cm, sebab sini soalan tak nyatakan. Kadang-kadang soalan ni kadang-kadang banyak cikgu mengajar buku teks ni 31, 2, 3, banyak beberapa soalan tu memang salah bagi. Jadi bila salah bagi, jenuh kita fikir nak bagi jawapan dia. Jadi skala ni 1 nisbah 200 apa? 200 cm macam tak pernah sabar kan. Kita nak convert macam mana ni dengan nombor yang diberikan ni? Oh, meter. Betul lah. Oh, cikgu minta maaf. Cikgu baru nampak meter. Cikgu nampak tak ni sentimeter. Sekarang baru nampak meter. Okey. Betul lah. Kalau 1 nisbah 200 cm, 200 cm ni, 1 cm sama 200 cm. Okey, di sini 4 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 cm sama dengan 1 meter sama dengan 100 cm. Maka kalau 4 meter sama dengan 400. Baru betul. Cikgu dah nampak 4 cm ni. Itu cikgu pening. 8 meter sama dengan 800 cm. Baru betul dengan nisbah dia. 10 meter sama dengan 1000 sentimeter. Betul tak? 10 darab 100 akan jadi 1000 sentimeter. Maka pada lukisan ini, okey, ini adalah kita panggil apa? Okey, ini adalah lukisan. Ini adalah objek. Macam mana kita nak lukis lukisan? 1 nisbah 200. Okey, macam mana nak lukis? Okey, maksud dia lukisan lebih kecil daripada objek. Daripada sini sekejap, kita fikir 1 nisbah 200.
bahagi berapa? Sekejap lah. Dia ni sikit sini. Okay, macam mana kamu nak lukis? Daripada point A, point B, point C, D, E, F. Ok, kalau sini ke sini, sini 4. Kita ambil dulu jarak dia 10, sini 4. Kalau sini 8, jarak mana ni? Oh, jarak sini ke sini 3 ke? Menegak ni apa? Dia tanda sama ke apa ni? Cikgu tak jelas saat kita tengok buku teks. Sekejap lah kita tengok buku teks. Oh, tanda sama. Okey, maksudnya jarak sini ke sini sama. Sebab tu pening, sebab pada lukisan tak sama, tapi dia tanda sama. Okey, dia kata jarak ni jarak sini ke sini sama. Maksudnya sini 4 unit dan sini pun 4 unit. Kalau sini 4, di sini 6 kan? Okey, 6 meter. Okey, di sini 1 nisbah 200, maksudnya sama 1 nisbah 2 1 cm sama dengan 2 meter. 1 cm. Okey, nisbah ni nampak besar. 1 cm sama dengan 200 cm. Okey, nisbah ni nampak besar. 1 nisbah 200, dia sama ya. Kalau kita tukar pada 200 ni menjadi meter, dia sebenarnya 1 cm sama dengan 2 meter. Ni nisbah ni. Jadi baru kita boleh nampak pada soalan ni. Pada lukisan ni kita lukis Okey, 1 cm sama dengan 2 meter. Okey, ni 4 meter kan. Jadi 1 cm sama dengan 2 meter. Macam mana tak lukis? Maksudnya di sini berapa sentimeter? Maksud sini 2 sentimeter. Okey, cikgu lukis lah. Okey, point yang pertama kita ambil DC. Cikgu letak nampak macam ni sikit confused, tapi sebenarnya kamu pertama sekali ni dia panggil kebab ni soalan ni. Okey, 1 nisbah 200. Okey, pada skala. Sebab apa? Skala ni dia tak nyatakan. Dia nak uji kamu ni 1 nisbah 200. 200 apa cikgu? 200 kilometer ke? 200 centimeter ke? 200 cm. Biasanya dia akan bagi unit yang sama. Skala akan diberi dalam unit yang sama. Okey, dia tak akan bagi skala dia macam nisbah lah. Kalau kamu contoh kita cikgu bagi konsep nisbah. Sebab ni skala ni dia adalah nisbah. Okey, dari segi konsep nisbah, sebab apa? Sebab tiba-tiba kamu pening, kenapa pula 1 nisbah 200 menjadi 1 nisbah 2 pada unit ni? Sebab kita terpaksa ubah unit dia supaya memudahkan soalan kita ni. Okey, dari segi konsep nisbah, contoh kamu nak buat air sirap kan. Dalam satu cawan kamu pakai contohnya cakap berapa Okey, 500 liter air. Okey, contohnya 50 liter ml bukan liter, ml, mililiter. 50 mililiter sirap. Okey, dalam campuran ni apakah nisbah bagi air dan sirap? Kamu akan letak 50 nisbah 500 contoh kan. Ni liter, ml. Potong.
Okey, potong 1 potong 10, maka 1 nisbah 10. Ini kalau unit yang sama. Kalau unit yang tak sama, contohnya kamu nak buat kek. Nisbah dah, kamu kata okey, 1.5 kilogram tepung, 200 gram gula, apa lagi, 500 gram apa lagi, campuran dia, contohnya coklat lah. Okey, di sini kamu diminta untuk buat nisbah A, nisbah B, nisbah C, di mana tepung, nisbah gula, nisbah coklat. Sekarang ni kamu tak boleh nak buat nisbah. Kamu tak boleh tulis 1.5 nisbah 200 nisbah 500. Salah, sebab unit dia tak sama. Jadi langkah pertama kamu kena samakan unit dulu. 1.5 kilogram. Okey, nak samakan unit, tengok unit kilogram, gram. Okey, nak tukar kepada mana? Gram nak jadi kilogram ataupun kilogram nak menjadi gram? Okey, kamu perlu tukar pada unit yang lebih kecil. Kalau kilogram mesti jadi gram. Jadi berapa? 1 kilogram 1.5 maksudnya 1500 gram. Nisbah 200 gram. Nisbah 500 gram. Bersini baru kamu potong. Maka nisbah dia adalah 15 nisbah 2 nisbah 5. Maka inilah nisbah dia. Maksudnya 15 2 5 ni unit dia sama. Okey, dalam kes ni 1 nisbah 200, automatik kamu tahu bahawa 1 cm sama dengan 200 cm. 1 cm di atas peta, 1 cm lukisan sama dengan 200 cm pada objek. Okey, objek sebenar. Dalam kes ni cikgu ambil 1 nisbah 200, maka cikgu convert dia 1 nisbah 2, maksudnya 1 cm sama dengan 2 meter. Okey, kamu kena tahu kan, 200 cm sama dengan 2 meter. Jadi maksud yang sama. Dia adalah maksud yang sama. Jadi tujuan apa kita convert pada 2 meter ni? Supaya memudahkan kita untuk melukis lukisan ini. Memudahkan kita untuk lukis. Dia panjang sikit nak explain ni, nak kena cerita sejarah balik. Okey, bagi kamu ni kan. Okey, jadi 1 cm sama dengan, kalau di sini 4 meter, maka berapa sentimeter di sini kita perlu lukis? Okey, ini 4 meter. Okey, kalau 2 meter sama dengan 1 cm, betul? Maka kalau 4 meter bersamaan dengan 2 cm, maka DC kamu dah perlu lukis macam ni. Okey, ini D, garis point D, point C. Berdasarkan lukisan cikgu lah, cikgu baru letak. Okey, 2 cm sama dengan 1. Maksudnya di sini 4 meter sama dengan 2 cm. Okey, macam tu. Okey, ketinggian dia CD, CB dia 8 cm. Okey, 8 sama dengan berapa? 8 sama dengan 4 kotak. 1 2 3 4. Okey, maksudnya daripada CB 4 kotak. Di sini 8 meter kan? Okey, 8 meter. Kenapa? Okey, 8 sini 8, sini jadi 4 lah. Okey, perlukah cikgu tunjuk reason satu-satu? Cikgu padam ini. Takut lagi ada yang ni kan, cikgu padam ni. Cikgu tunjuk garisan AB tu. Kenapa? Biasanya soalan ini, kalau dalam bahagian B, bahagian C, dia akan bagi kamu punya kategori lah. Kategori memang dia punya size dia memang sesuai untuk soalan tu. Diubah mengikut soalan. Jadi kadang-kadang pada kategori yang cikgu ni, kategori contoh lah cikgu download daripada internet,
Jadi saiz dia entah apa-apa, bila kita masuk dalam slide ni dia akan jadi lagi berubah dia punya saiz di antara tu kotak tu. Jadi ni sebagai kita kata contoh lah. Cikgu ambil satu. Okey, itu dah ada. Cikgu ambil warna lain. Cikgu ambil hijau. Okey, untuk point DC, cikgu letak kata DC. Okey, DC pada nisbah dia kata 1 nisbah 2. Ini meter, ni sentimeter. Okey. Kalau dia kata sini 4, 2 darab berapa 4? 2 darab 2 sama dengan 4 meter, betul tak? 2 darab 2 sama 4 meter. Maka 1 pun mesti darab 2, maka akan dapat 2 cm di sini. Maka sebab tu cikgu letak sini 2 centimeter. Okey, 2 cm sama dengan 4 meter. Kalau dia kata CB 1 nisbah 2, 1 cm 2 meter. Kalau di sini 8, 2 darab berapa 8? 2 darab 4 sama dengan 8 meter. Maka di sini pun kena darab 4 sama dengan 4 centimeter. Maka sebab itulah di sini cikgu letak 4 centimeter. Okey, kita pergi pada garisan AB. Di sini cikgu letak AB. Okey, garisan AB 10. AB cikgu letak ni. AB letak dulu nisbah 1 nisbah 2, 1 cm sama dengan 2 meter. Kalau AB ni 10, 2 darab berapa 10? 2 darab 5 sama dengan 10 meter. Maka 1 pun darab 5, dapat 5 cm. Maka di sini pun kami letak 5. 2 4 5. Okey. Okey, dapat ini. Okey, garisan AF. Cikgu letak AF. AF 1 nisbah 2, 1 cm. Ni cikgu letak unit sebab dia tak sama kan. Nanti kalau cikgu letak 1 nisbah 200, nanti kamu pula pening. Jadi cikgu kecilkan nombor tersebut. Di sini cikgu kecilkan nombor, tidak kamu kena letak 1 nisbah 200 nak jadi 400, jadi nombor tu terlampau besar. Nampak? Jadi kita kecilkan bagi nombor tu kecil. Kita terpaksa ubah unit ni lah. Okey, 1 2 jadi 4 berapa? 2 darab 2 jadi 4 meter, betul tak? Maka 1 pun kena darab 2 juga, jadi 2 cm. Jadi 2 cm sama dengan 4 meter. Maka di sini kamu perlu lukis 2 cm. Okey, garisan ni. Maka garisan ni 6. Okey, kita tulis garisan FE. Garisan FE. Okey, letak dulu nisbah dia. 1 nisbah 2, 1 cm sama dengan 2 meter. Okey, 1 nisbah 2. Okey, 2 jadi 6. 2 darab 3 sama dengan 6 meter. Maka 1 pun darab 3 sama dengan 3 cm. Maksudnya 3 cm untuk lukis jarak 6 meter di atas peta, di atas muka bumi. 3 cm lukisan, 6 meter di atas muka bumi. Maka atas lukisan kamu lukis 3 kotak. Ni cikgu andaikan satu kotak sama dengan 1 cm. Maka di sini kamu tarik atas. Sama je, tak boleh kira ni. Kalau nak kira pun dia akan dapat jawapan. Okey, jadi sekarang ini adalah lukisan bagi imej yang diberikan. Mungkin bahagian ni kamu nampak keliru sikit, tapi kamu faham. Pertama sekali, skala ada ni. Skala 1 nisbah 200. 1 nisbah 200, 1 cm sama dengan 200 cm di atas muka bumi, di atas jarak sebenar. Maka untuk memudahkan kamu kena ubah skala ni. 1 nisbah 2, tapi kamu kena tulis 1 cm sama dengan 2 meter di atas muka bumi. Jadi sebab apa? Sebab tugas kamu adalah perlu lukiskan. Kamu ini adalah saiz sebenar di atas muka bumi. Kamu perlu lukiskan di atas kamu punya lukisan.
supaya dia menjadi lukisan berskala. Jadi setiap point ni kita perlu cari warna apa, warna orange. Untuk memudahkan kamu punya lukis di atas saiz yang sebenar, contohnya sini kamu dapat 2 kan. Di sini 2 cm, di sini 2, 4, 5 cm, di sini 4 cm, di sini 3 cm. Jadi kamu boleh convert. Kalau 3 cm sama dengan berapa? 3 cm sama dengan berapa atas muka bumi? Kalau dia kata 1 nisbah 2, cikgu letak 1 cm 2 meter, ataupun 1 nisbah 200 cm. Kalau point yang pertama, kita cikgu ambil point ni, point A. Kalau 2 cm 2 nisbah apa? 2 nisbah 4, ataupun 2 nisbah 400 cm. Jadi maksud yang sama. Jadi nanti bila skala, kita akan tulis ni 2 nisbah 400 cm. Tapi kalau kita dalam kerja kita akan letak 1 nisbah 2. 1 nisbah 2 ni untuk memudahkan calculation kita, supaya calculation kita tu tak, pengiraan kita tu tidak melibatkan banyak kosong lah. Jadi kita convert terus 1 nisbah 200 menjadi 1 nisbah 2. Di mana kita kena faham bahawa 1 cm adalah 2 meter. 1 cm samaan dengan 2 meter. Kalau 1 cm sama dengan 2 meter, kalau 4 meter sama dengan 2 cm. Kita dah dapat dari sini sama dengan 2 cm. 8 meter sama dengan 4 cm. 10 meter sama dengan 5 cm. Ini 4 meter sama dengan 2 cm. Itu maksudnya. Nampak tak soalan ni? Faham tak? Jelas tak? Nanti kamu cuba buat lagi. Nanti kalau kamu ni, kamu boleh view semula kamu punya bahagian cikgu cerita ni di video cikgu. Kamu terus view katil lah. Kalau tak jelas, kamu tanya balik cikgu lah. Cikgu akan detailkan lagi. Cikgu akan detailkan lagi lukisan ni. Ada soalan? Tak ada. Cikgu pergi kepada bahagian C. Cikgu bawa ni lah. Guna copy. Kita pergi pada soalan yang ke C. Soalan C dia kata 1 nisbah 1/2. Soalan C dia kata 1 nisbah 1/2. Maksud dia apa? 1 cm sama dengan 0.5 ni lah, lukisan. Contoh kamu letak macam ni lah pada lukisan ni. Maksud dia 1 cm sama dengan 0.5 cm. 1 cm ni adalah lukisan, sama dengan 0.5 ni adalah objek. Tak macam tu lah. Macam tadi dia kata 1 sama dengan 200. Maksudnya 1 cm lukisan sama dengan 200 meter objek. Maka cikgu convert tadi 1 cm sama dengan 2 meter objek. Jadi mudah untuk kita lukis. Padam balik ni untuk mengelakkan keliru. Padam tu yang tak berkenaan kan. Kita kembali pada soalan C. Tersebut gambar tersebut merupakan gambar macam tu. Tugas kamu adalah melukis lukisan tersebut. Anda kata satu kotak ini adalah 1 cm. Maksud dia objek lukisan ni akan jadi lebih besar.
lukisan ni akan menjadi lebih besar. Lebih besar. Maksudnya yang dilukis ni adalah sebahagian saja saiz sebenar lukisan. Maksudnya kalau di sini 2, pada lukisan dia akan jadi lukisan satu kali ganda lebih besar daripada ni. Kalau lukisan satu kali ganda lebih besar daripada objek. Kalau di sini jarak dia adalah 2, lukisan dia akan jadi 4. Kalau di sini jarak dia 4, lukisan dia akan jadi 8 cm. Pada lukisan. Di sini 4. 8. Cara lukis dia adalah simple. Kamu ambil ni daripada sini, tapak dia apa? 2 dia akan jadi 4. Coba letak bawah, aku tak muat. 2 akan jadi 4. Yang ni pun akan jadi 4. Negak. 4 cm ni macam mana nak lukis jadi 8? Pertama cara dia adalah yang ni kamu kena guna jangka lukis juga ni untuk mencari garisan 4 ni. Sebab kamu dah dapat jawapan jarak dia 8 kan. Pertama sekali, ini adalah segi tegak dia bahagi 2. Dia bahagi 45 darjah ni. Kamu kena ambil satu garisan, kamu ambil pensel, dan pensel kamu lukis, kamu garis tu pensel ni tengah-tengah ni. Buat garisan dulu, tak apa sekat mana. Kamu ambil jangka lukis, kamu buka 8 cm. Pacak kat sini, nampak tak? Kamu buka jangka lukis kamu 8 cm. Ataupun kamu ambil pembaris lah. Kamu ukur daripada point ni, tak mana dia akan berjumpa dengan 8 cm. Cari ni kena guna pembaris. Sebab 8 kita nak ni kan. Kamu cari daripada point ni, ke sana, cari 8 cm sehingga dia bertemu. Faham tak maksud cikgu? Kamu cari, kamu ambil pembaris ataupun ambil jangka lukis kamu ni. Daripada point ni cari 8 cm kat mana? Contoh kamu kata dekat sini tu. Kita kat sini. Bertemu di sini 8 cm, kamu garis je. Faham tak cikgu? Jadi kamu ukur ni 8 cm, cari. Kadang-kadang dia bertemu di sini kat mana pun kamu. Jadi kamu tandakan 8 cm, tandakan dia. Lepas tu kamu sambung je. Tapi tak boleh tunjuk cara manual. Dia akan lebih nampak kalau kamu guna pembaris. Guna pembaris, kamu nampak terus 8 cm tu di mana. Sana. Maka inilah lukisan dah. Maka ini adalah lukisan. Nampak step cikgu? Pertama sekali, cari dulu di sini 4. Dapat 4 kan. Lepas tu di sini dia tunjuk ini bahagi 2 ni, pembahagi 2 sudut. Jadi kalau memandangkan pada kategori ni, bahagi 2 kamu ambil tengah-tengah kotak ni, point ni. Kamu guna pembaris ni, kamu sambung je tengah-tengah ni, kamu garis je. Sekat agak-agak lebih sikit tak apa. Lepas tu step yang seterusnya, di sini kamu nak cari 8. Kamu ambil pembaris kamu, ukur pembaris kamu 8 cm. Dia bersentuh di mana? Daripada point ni. Faham? Daripada sini kamu ambil pembaris, ukur terus ke sini ataupun guna jangka lukis. Buka jangka lukis kamu pada jarak 8 cm. Letak dia punya jarum jangka lukis di sini, dan kamu tengok pensel tu menyentuh di mana.
Kalau pensel tu menyentuh sini, kamu tandakan dekat sini. Tandakan. Lepas tu kamu sambung saja ke point ini, garisan, dan point yang kedua di sini. Maka terhasillah objek ni pada lukisan ini lah. Okey, jelas lah. Okey. Nanti kamu guna nak buat soalan ni, kamu guna pada buku latihan kamu lah. Buku latihan kamu tu satu kotak sama dengan satu unit lah. Satu kotak tu satu unit. Kamu ejaz lah pada buku kamu. Ataupun kamu, kalau kotak buku kamu tu kecil, kamu andaikan, kamu kata, kamu buat sendiri andaian tu. Kalau kotak tu kecil, kamu buat andaikan bahawa dua kotak sama dengan 1 cm. Kamu boleh andaian sendiri ya. Okey, kita pergi pada rajah soalan yang keempat, soalan yang terakhir. Okey, rajah di sebelah menunjukkan lukisan berskala bagi suatu gabungan bentuk yang dilukis pada grid segi empat sama dengan skala 1/1/2. Lukiskan objek sebenar bagi bentuk tersebut. Okey, sekarang ni diberi adalah image. Okey, bila dia kata lukiskan objek, kamu kena faham lah maksud yang dia diberi lukisan. Okey, diberi lukisan maksudnya lukiskan objek sebenar. Cari objek tu maksud dia. Maksud soalan diberi lukisan, cari objek. Okey, dia kata 1/2. Maksudnya 1 cm lukisan sama dengan 0.5 objek. Bermaksud objek lebih kecil daripada lukisan. Di sini kamu kena faham, objek lebih kecil daripada lukisan. Kamu kena lukis balik lukisan ni. Okey, guna kamu punya guna buku tulis kamu lah. Nanti kalau siapa yang buku tulis dia tertinggal kat sekolah, nanti cari minta mak atau ayah beli buku tulis kotak untuk matematik. Sebab pada soalan bab ni kamu banyak menggunakan buku kotak lah. Sebab nak lukis kan. Kamu perlu lukis balik benda ni pada nisbah. Kalau ini saiz dia, saiz yang kamu perlu lukis adalah sekali ganda lebih kecil. Faham tak cikgu? Kalau daripada 2 kotak menjadi 1 kotak. Okey, cikgu lukis sekejap. Kita ambil dulu dia punya ni. Okey, daripada sini sama. Daripada 2 kotak menjadi 1 kotak. Ini jadi 1, sini jadi 1, sini jadi 1, sini jadi 1, 1, 1. Okey, menegak dia pun 1. Jadi automatik kamu boleh tarik dia punya kecondongan ni. Okey, jarak ni. Okey, cari dulu dia punya diameter dia. Diameter ataupun jari. Jarak sini ke sini berapa? Okey, 2, 4, 6. Okey, 6 jadi 6 bahagi 2 berapa? Jadi 3. Jadi jarak sini ke sini adalah 3 cm. Maksudnya sini pusat bulatan dia ni adalah 0.5, 1.5. Ni 1.5 dan di sini pun 1.5. Jadi kamu buka jangka lukis kamu 1.5 cm, kamu buat satu bulatan. Buat satu bulatan. Nanti next class, next class cikgu akan tunjuk live bagaimana cara guna jangka lukis dalam ni. Next class bila hari Isnin kan, kamu yang mana dah ada ni, cikgu cuba cari jangka lukis dan cikgu cuba tunjuk cara live. Mungkin kamu tak nampak macam mana lukis cikgu guna jangka lukis. Lama tak guna jangka lukis kan. Tak apa, nanti next sesi cikgu akan highlight balik macam mana nak guna jangka lukis. Cikgu cari jangka lukis tu. Jangka lukis cikgu pun tertinggal kat sekolah semua, jadi cikgu tak bawa.
Okey, jadi apa yang kamu cikgu tunjuk view je dulu hari ni, macam mana kamu nak lukis. Okey. Okey, ni adalah lukisan, kamu kena cari objek. Ni kamu kena cari di sini. Jadi lukisan kamu akan jadi lebih kecil. Okey, objek yang kamu nak lukis ni akan jadi lebih kecil daripada saiz lukisan yang diberikan. Faham? Jadi kamu setiap jarak yang ni kamu kena bahagi dua semua. Jarak yang kamu kena cari ni kena bahagi dua. Maka di sini kamu akan letak jadi satu kotak. Betul tak? Okey, jadi tengah-tengah ni kamu ambil satu kotak. Betul-betul tengah ni jarak dia satu kotak. Maka garis. Okey. Dapat yang tu. Dapat yang bentuk kemah ni. Okey, bentuk bulat ni kamu ambil, buka jangka lukis 1.5. Kamu cuba letak pensel kat sini. Ni pensel kat sini. Jarum kat mana? Tak kisah jarum menyentuh kat mana, tak apa. Yang penting pensel tu berada sini. Okey, jadi bila kamu pusing kamu punya tu, pensel tu dia akan berada di sini. Kamu akan buat bulatan di sini. Okey. Jarum kamu di sini lah. Maksudnya jarum tu tengah-tengah. Okey, jarum di sini. Okey, bila jarum sini kamu bahagikan dia. Kita nak lukis kawasan belorek dia. Dia bukan suruh cari luas ke apa kan? Okey. Okey. Bagaimana nak lukis kawasan belorek je ko? Okey, tak apa, kita kena guna kreativiti. Kamu bahagi 2/4. Okey, buat garisan 4. Kamu ambil jangka lukis kamu tarik je sini. Okey. Lepas tu kamu lorek je lah. Okey. Maka kamu dah dapat image bagi lukisan ni lah. Dia suruh cari objek kan. Image pula. Dia suruh cari objek. Maka ini adalah objek. Ini adalah objek pada lukisan yang diberikan. Okey. Nampak tak? Kamu cuba buat dulu. Nanti kalau ada apa masalah boleh WhatsApp cikgu, ataupun dah siap ke kamu cuba buat soalan ni. Okey, tugasan kita pada hari ini adalah latihan muka surat 98, uji minda 1.4. Kamu cuba buat balik, faham balik apa yang cikgu cerita. Cuba buat. Kalau masih lagi ni, kamu boleh view balik video cikgu ni, detail balik. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu terus, ataupun tanya di sesi yang akan datang lah. Sesi akan datang cikgu cuba bawa jangka lukis dan cikgu akan tunjuk live video untuk bagaimana cara nak guna jangka lukis dengan tepat lah. Boleh lah. Okey, ada soalan? Sebab cikgu nak tangguh kelas dulu. Jika ada apa-apa ni boleh tanya cikgu. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, kita jumpa pada hari Isnin ni. Jangan lupa nah, cikgu nak tunjuk ni. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa dengan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ambil telefon tak?